Berita menarik hari ini, Desoka.com, Kamis 14 Oktober. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana Sabah mencatat sedikit penurunan kes COVID-19 kepada 691 kes hari ini berbanding 751 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, secara keseluruhan sebanyak 14 daerah mencatat penurunan kes manakala 13 daerah berlaku peningkatan. Katanya tiada daerah yang mencatat kes pada 3 angka, manakala sebanyak 7 daerah mencatat kes baharu 1 angka. Masidi mengulangi peringatan kepada masyarakat negeri ini supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dan kawalan kendiri bagi mengawal jangkitan baharu COVID-19 ketika pelbagai sektor ekonomi dan kemudahan awam dibuka bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mengingatkan golongan pelajar di Sabah agar mempunyai kesedaran untuk melengkapkan diri dengan kemahiran lain di samping pencapaian yang baik dalam akademik. Beliau berkata ia penting bagi meningkatkan kebolehpasaran mereka apabila sudah menamatkan persekolahan. Katanya selain pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, pelajar juga perlu memberikan tumpuan kepada bidang kemahiran yang amat diperlukan untuk memasuki alam pekerjaan seiring dengan perkembangan semasa. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata, Sabah memerlukan ramai modal insan berkemahiran dalam bidang teknik dan vokasional yang kini dianggap sebagai pilihan baharu di samping aliran pendidikan biasa. Katanya sebanyak 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Tambah Bung Mokhtar lagi, ibu bapa juga perlu memberikan galakan kepada anak-anak mereka untuk belajar dalam bidang kemahiran selain bidang akademik. Sementara itu, mengulas program bersama SESB itu, Bung Mokhtar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lamak berkata, kerajaan mengalu-alukan kerjasama agensi awam, swasta dan badan bukan kerajaan NGO untuk memajukan modal insan melalui pendidikan di negeri ini. Berita seterusnya, kegagalan kepimpinan Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal mengemudi parti dilihat antara sebab wakil rakyatnya mengambil tindakan meninggalkan parti itu. Timbalan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sempurna Nixon Abdul Habib mendakwa 2 ahli Dewan Undangan Negeri yang meninggalkan warisan setakat ini sudah hilang sabar dan keyakinan terhadap Presiden mereka. Beliau mendakwa Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob yang mengumumkan keluar parti Jumaat lalu dan Adun Sebatik Hasan Egani yang keluar parti awal tahun ini bertindak atas kesedaran dan keinginan mereka sendiri. Nixon mendakwa tujuan utama warisan sebelum ini adalah untuk menjadikan Muhammad Syafiee sebagai Ketua Menteri dan kini sebagai Perdana Menteri pula. Beliau turut mendakwa ahli Parlimen Sempurna itu tidak ikhlas kerana bercakap tidak serupa bikin, terutama yang berkaitan dengan soal perpaduan. Dakwa Nixon atas kegagalannya sendiri dan apa yang dilakukan Muhammad Syafiee sebelum ini. Adun Senalang itu menyalahkan orang lain pula. Beliau berkata Muhammad Syafiee perlu mengasihani penyokong partinya sendiri dan berhenti memperbodohkan rakyat selain turut memintanya bersara daripada terus menjadi beban kepada rakyat dan parti. Seterusnya, seorang lelaki yang cuba menyerang kakak ipar menggunakan parang dalam kejadian di kampung Menumpang Kuala Penyu di sini ditahan polis semalam. Dalam kejadian jam 8 malam itu, suspek berusia 34 tahun yang dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol bertindak agresif termasuk memukul mangsa. Ketua Polis Daerah Beaufort Deputy Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob berkata, mangsa dalam kejadian ini adalah seorang wanita berusia 33 tahun. Katanya siasatan mendapati suspek pada awalnya dilaporkan melanggar mangsa dari belakang ketika berada di dapur. Mangsa yang terkejut dengan tindakan suspek terus menegurnya, namun sebaliknya dia dimarahi dan dipukul menggunakan sudu. Suspek kemudian cuba sekali lagi menyerang mangsa, namun sempat dihalang oleh ahli keluarga lain. Yusof Zaki berkata suspek kemudiannya masuk semula ke dalam rumah dengan memegang sebilah parang panjang sebelum cuba menyerang mangsa. Katanya mangsa kemudiannya menyelamatkan diri bersama seorang anak dan terus bersembunyi di rumah jiran. Susulan laporan yang dibuat mangsa, sepasukan polis terus dikerah ke lokasi kejadian dan menahan suspek untuk tindakan lanjut.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang pegawai polis di Raja Malaysia berpangkat Assistant Superintendent dan rakannya maut dalam kemalangan di jalan lintas Metro Town Kota Kinabalu awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 5.30 pagi itu, Azrini Elias Azrin Abu Bakar, 42 yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Kunak dan Dailevia de Walter, 38 disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata, siasatan awal mendapati kenderaan Nissan Almera yang dipandu mangsa wanita terbabit dipercayai bergerak dari arah City Mall menuju ke Jalan Tuaran Bypass. Katanya kemalangan berpunca daripada kenderaan mangsa yang terbabas sendiri sebelum merempuh pokok di tengah jalan berkenaan, di mana kedua-dua mangsa dikatakan tercampak keluar dari kenderaan sebelum ditemui di dalam parit pembahagi jalan. Tambahnya kedua-dua mangsa dibawa ke bahagian kecemasan HQE2 sebelum disahkan meninggal dunia ketika diberikan rawatan. George berkata ketika kejadian keadaan jalan lengang dan siasatan lanjut masih dijalankan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.